Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Disangkakan panas sampai ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Wah, itu boleh disimpulkan dengan laporan berita di Malaysia kini ini. Mahathir Najib baru-baru ini, bukan Mahathir. Najib baru-baru ini telah menang di Mahkamah Tinggi dengan keputusan 2-1 dalam kes titah indum beliau. Namun ramai maci-maci, paci-paci yang salah anggap. Mereka kata Najib terus menang dan boleh dimasukkan tahanan rumah. Sebenarnya yang berlaku ialah Najib baru berjaya mendapatkan kebenaran semakan untuk mengesahkan titah edendum itu. Belum lagi pelaksanaannya di dalam tahanan rumah. Selepas disahkan titah edendum itu, barulah Najib mungkin akan dibenarkan mendapatkan tahanan rumah tersebut. Kerana seperti yang kita tahu, titah edendum itu ialah titah tambahan yang tidak dibincangkan dalam mesyuarat lembaga pengampunan. Hari ini, akhirnya, Jabatan Peguam Negara mengemukakan rayuan dan memohon perintah melarang mengulas kes titah tambahan edendum Najib. Jabatan Peguam Negara AGC akan memohon perintah larangan ulasan gag order berhubung kes semakan kehakiman berhubung titah tambahan yang melibatkan Najib Razak. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dimaklumkan perkara itu oleh AGC yang mewakili Lembaga Pengampunan dan Kerajaan. Peguam bekas Perdana Menteri Muhammad Farhan Muhammad Safi mengesahkan bahawa AGC telah memaklumkan demikian semasa pengurusan kes di hadapan Hakim Hayatul Akmal Abdul Aziz. Mereka, AGC akan memfailkan permohonan untuk perintah perlindungan dan perintah larangan, kata Farhan selepas pengurusan kes itu. Mahkamah kemudian menetapkan 11 Mac untuk pengurusan kes lanjut. Najib memohon semakan kehakiman bagi menguatkuasakan dakwaan titah tambahan yang membolehkan dia menjalani baki hukuman penjara 6 tahun sebagai tahanan rumah. Sebelum ini, Mahkamah Tinggi menolak permohonan Najib untuk memulakan semakan kehakiman atas alasan afidavit sokongan oleh Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi dan Menteri Besar Pahang Wan Rosdi Wan Ismail tidak boleh diterima sebagai bukti. Namun Mahkamah Rayuan membatalkan keputusan tersebut dan memberi kebenaran bagi mendengar permohonan Najib untuk didengar. Mahkamah juga membenarkan Najib menggunakan afidavit anaknya Nizar yang mendakwa Istana Pahang mengesahkan kewujudan titah tambahan. Pada 29 Januari tahun lalu, Lembaga Pengampunan memaklumkan bahawa hukuman penjara ke atas Najib dikurangkan daripada 12 tahun kepada 6 tahun dan denda daripada 210 juta kepada 50 juta ringgit. Najib kemudian mendakwa terdapat titah tambahan yang membolehkan dia menjalani hukuman di rumah dan bukan di penjara Kajang. Hukuman ini berkaitan kes salah guna kuasa, pecah amanah, pecah pengubahan wang haram, melibatkan penyelewengan RM42 juta dana SRC internasional. Beberapa komen daripada netizen berkait isu ini, kata mereka menyokong apa yang dinyatakan oleh Kadir Jasin supaya berhenti memanjakan Najib. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas keputusan Najib menang 2-1 di Mahkamah Tinggi, akhirnya ini pula keputusan untuk Mahathir. Ada yang kata ini hukum karma untuk Mahathir. Apa pula kata anda? Apabila berkait dengan isu RCI Batu Putih, Mahkamah menolak semakan kehakiman Mahathir. Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur hari ini menolak permohonan semakan kehakiman Dr. Mahathir Mohamad untuk diwakili Peguam Berhubung Prosiding Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI bagi mengkaji pengendalian perkara berkaitan kes kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan. Peguam Muhammad Rafiq Rashid Ali yang mewakili bekas Perdana Menteri itu berkata,
Hakim Amarjit Singh menolak semakan kehakiman itu tanpa memberi sebarang alasan atau perintah mengenai kos. Selain Muhammad Rafiq, Mahathir juga diwakili oleh Peguam Zainur Zakaria, manakala Peguam Kanan Persekutuan Samsul Bul Hassan dan Nur Hafiza Azizan mewakili responden. Mahkamah telah menolak semakan kehakiman tersebut dan mahkamah tidak memberikan sebarang alasan. Mahkamah menyatakan mahkamah akan menyediakan jawapan secara bertulis, kata Zainur ketika ditemui di Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur hari ini. Pada 12 Jun lalu, Hakim Amarjit Singh membenarkan permohonan bekas Perdana Menteri itu untuk mendapatkan kebenaran bagi memulakan semakan kehakiman sama ada beliau boleh diwakili peguam atau pada prosiding RCI. Amarjit menetapkan hari ini bagi keputusan semakan berkenaan. Mengulas lanjut, Muhammad Rafiq berkata pihaknya akan mengemukakan rayuan berhubung keputusan yang dicapai hari ini. Ia selaras dengan kehendak anak guamnya yang mahu mengemukakan rayuan di Mahkamah Rayuan. Arahan daripada anak guam jelas, kita akan merayu di Mahkamah Rayuan dan masa ke semasa kita akan maklumkan, katanya lagi. Jelasnya pihaknya akan memfailkan rayuan berkenaan hari ini. Pada 12 Jun tahun lepas, bekas Perdana Menteri itu memberi keterangan dalam prosiding RCI yang dijalankan secara tertutup dan RCI telah menyaklasifikasikan laporannya yang dikeluarkan pada 5 Disember 2024. Laporan RCI antaranya berpendapat bahawa Dr. Mahathir berkemungkinan dengan sengaja mendorong jemaah menteri untuk tidak meneruskan kedua-dua permohonan berkaitan walaupun ia bertentangan dengan pendapat perunding antarabangsa yang menyatakan bahawa terdapat asas dan keberangkalian permohonan tersebut untuk berjaya. Dua semakan itu adalah bagi menyemak semula dan mentafsir keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ pada 23 Mei 2008 yang memutuskan Singapura mempunyai hak terhadap Batu Putih manakala Batuan Tengah yang terletak tidak sampai 1 kilometer dari pulau itu adalah milik Malaysia. Selain itu, ICJ memutuskan hak milik Tubir Selatan kira-kira 4 kilometer dari Batu Putih akan ditentukan mengikut persempadanan perairan negara yang menguasainya. Dalam laporan setebal 217 muka surat, RCI turut mengesyorkan agar siasatan jenayah boleh dimulakan terhadap Dr. Mahathir mengikut Seksyen 415 dalam kurungan B Kanun Keseksaan dan beliau boleh dihukum di bawah Seksyen 417 dan Seksyen 418 Kanun yang sama. Dr. Mahathir memfailkan permohonan semakan kehakiman itu menamakan 8 responden termasuk pengerusi RCI Mat Raus Sarif dan mendakwa dia tidak dibenarkan untuk diwakili peguam pilihannya pada prosiding RCI. Selain mendakwa, dirinya mempunyai hak untuk diwakili peguam pilihan dalam siasatan berkenaan. Dr. Mahathir memohon satu pengisytiharan bahawa dia adalah individu yang menjadi perkara dalam siasatan RCI atau terbabit dengan perkara yang sedang disiasat oleh Suruhanjaya. Justru dia memohon perintah mendamus untuk membenarkannya dan peguam hadir sepanjang prosiding RCI. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk kekalahan Mahathir dalam mahkamah apabila mahkamah menolak semakan kehakiman Mahathir berkait RCI Batu Putih. Jumpa lagi. Bye-bye.